Apakah yang dimaksudkan dengan usahawan? Definisi usahawan adalah orang yang menyelesaikan masalah masyarakat dan sosial dengan menawarkan produk atau servis dengan objektif mencapai objektif perniagaan. Jadi, pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan menemu ramah seorang usahawan yang memegang milikan perniagaan Urbex Fitness. Jadi nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari Kolej Profesional Mara. Tujuan saya untuk temu bual abang adalah untuk saya pergi tugasan kerja Malaysia. Untuk tugas saya ni kami kena temu bual usahawan yang ada syarikat sendiri yang membuat bisnes. Jadi soalan pertama yang saya nak tanya Encik, bolehkah Encik terangkan sedikit tentang diri Encik, seperti nama, pendidikan Encik, status asal dan umur dan untuk kejayaan Encik. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yusri alias. Saya merupakan manager untuk branch Seri Iskandar. Kita ada lagi 5 branch dekat Ipoh. Ada kawasan Kelebang, CKFT dan sebagainya. Dan ini adalah cawangan yang ke-6 dan cawangan yang ke-7 seterusnya kita akan buka di Kuala Kangsar. Untuk Seri Iskandar ni penubuhannya baru 1 tahun, genap 1 tahun untuk tahun ini, bermula pada bulan 10 tahun lepas. Saya merupakan lepasan degree Sains Sukan daripada UiTM, dan penubuhan gym ini adalah berdasarkan daripada family business lah. Kerana family pun ada melibatkan diri dalam bisnes, dan ini salah satu bidang perniagaan yang dapat saya jalankan berdasarkan kemahiran yang saya ada lah dalam family saya. Encik umur berapa? 28 tahun. 28 tahun. And sekarang asal daripada Ipoh Perak. Asal. Apakah untuk kejayaan Encik? Untuk kejayaan kami adalah kami ingin menjadikan dominasi gym yang terawal untuk pembangunan komuniti di Seri Iskandar lah. Baik. Jadi soalan yang kedua, bolehkah Encik terangkan latar belakang perniagaan seperti nama perniagaan itu sendiri, deskripsi perniagaan Encik, sejarah penubuhan dan modal, visi serta laman media sosial yang digunakan untuk perniagaan Encik. Okey, yang awal tadi apa? Tadi Okey, nama bisnes ni. Nama bisnes ni Urbex Fitness Sedia Berhad. Di bawah naungan Urbex Fitness Seri Iskandar lah, punya cawangan branch. Kita ada selain pada Urbex Fitness, ada Urbex Health and Science, Urbex Construction dan sebagainya. Ini one of family business lah. Dia punya cabang syarikat dia. Sejarah penubuhan dia bermula daripada tahun lepas, bulan 10 2022, maafkan saya, dan awal daripada paling tak awal di Station 18, 5 tahun sudah 5 tahun, dan sekarang HQ telah berpindah di Travelodge Hotel. Dekat situ ada gym, Travelodge dan juga office di tingkat pertama. Sana main office dia, sebab kami memang asal daripada sana dan sejarah penubuhan kami memang bermula daripada Ipoh. Ini salah satu, ini merupakan cawangan yang pertama di luar daripada kawasan Ipoh. Sebelum itu 5 punya cawangan tu memang dekat dalam Ipoh saja. Ini yang pertama di luar, dan yang kedua selepas ni kita nak buat Seri Iskandar, Seri Iskandar Kuala Kangsar. Kuala Kangsar itu yang kedua di luar di Kuala Kangsar Ipoh lah. Kita bermula bertapak daripada kawasan yang dekat dengan kami, kemudian baru kami akan luaskan jajahan dekat tempat lain lah. Jadi dia cawangan yang ke-6 lah. Ini cawangan yang ke-6. Jadi apa sumber modal untuk perniagaan Encik? Semua modal ni daripada family business sendiri lah, yang invest pada pembukaan bisnes yang bersesuaian dengan bidang yang saya ada lah. Boleh Encik sertakan visi dan misi dan sosial media yang perniagaan Encik? Visi kami untuk menjadi gym yang mampu milik untuk kawasan setempat, dan misi kami untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk hidup sihat walaupun dengan kos yang rendah.
Kita nak bagi semua orang mampu untuk cergas dan memiliki target masing-masing. Ada orang dia nak kurus, ada orang dia nak badan sadar, bulking. So semua orang tidak sama lah mengikut apa target masing-masing, dan semua tu boleh dicapai dalam satu wadah yang sama, di tempat yang sama, iaitu di gym lah. Kita rujuk ke satu tempat untuk membuka perniagaan ini, untuk memberi peluang untuk orang beriadah tanpa rasa panas untuk berjoging dekat luar kawasan. So dia boleh exercise dalam kawasan indoor juga. Sebab tu kita wujudkan idea untuk bagi diorang ruang servis untuk diorang memiliki target diorang lah, dan kita akan guide. Kemudian kita punya sosial media setakat ni kita ada gunakan Facebook. Boleh ikuti kita punya Facebook. Kita akan ada share kita punya kelas-kelas. Kalau ada yoga, ada body combat, apa semua tu, semua kita akan update dekat dalam sosial media tu sendiri. Selain pada tu, kita juga ada menggunakan apps. Dari Herbert Fitness sendiri kita bangunkan apps yang menelusuri kemodenan sekarang lah. So tak kisah siapa-siapa pun bila masuk dah boleh layan diri. So dia memudahkan servis dari segi operasi dekat sini lah, untuk kami monitor seorang-seorang nak masuk apa semua. Dari segi membership kita, pada dulu yang kita perasan sebelum ni kita ada physical punya membership card, tapi sekarang kita dah tak guna dah physical. Sekarang semua digital. Nak bayar online pun boleh daripada app tu sendiri. Nak bayar cash boleh, nak bayar guna kad, ikut lah, anything kita boleh digital sekarang. Dan kita boleh banyak kelebihan app tu. Kita boleh monitor kawasan-kawasan gym yang terdekat, kita boleh monitor kelas, kita nak booking kelas pun menerusi app tu juga. Itu yang paling utama lah. Selain pada tu kita ada juga TikTok dan juga Instagram yang lain lah. Boleh Encik berikan kami username atau apa-apa nama sosial media untuk kami dan semua orang boleh cari namanya. Nama dia simple saja, sama juga nama dengan perniagaan kami, Herbert Fitness. Cari je dekat dalam Facebook, dia akan keluar. Dan juga kalau app dari Google Play Store ataupun App Store, type juga Herbert Fitness, dia akan keluar yang logo warna kuning tu, logo kami tu. Itulah dia app yang kami selalu gunakan. Boleh tak Encik terangkan apakah perkhidmatan yang ditawarkan, contohnya macam nama, lepas tu dengan keistimewaan dia? Dari segi apa yang kita tawarkan kat sini, salah satunya membership lah. Membership dekat sini kita ada yang sekali masuk untuk orang yang walk in. Selain pada itu kita ada juga membership yang untuk bulan-bulan. Kalau bulan-bulan ni selalunya orang yang memang lokaliti memang duduk dekat kawasan sini, termasuklah student yang ada dekat sini. Tapi untuk student kita bagi kelebihan, mereka bukan golongan yang majoriti dekat kawasan Iskandar berbanding dengan dekat kawasan Ipoh dan sebagainya. So kita akan bagi diskaun yang promosi untuk student sahaja. Berbezalah dengan orang yang lain untuk datang kat sini. Lepas tu kita ada juga buat package one entry sekali masuk, sebab ada juga orang yang datang daripada luar. Sebab sekarang Sri Iskandar pun dah jadi bandar Sri Iskandar. So ada juga orang luar yang datang untuk sekejap saja, untuk khusus dan sebagainya. Mereka cari juga gym terdekat. Sebab tu kita wujudkan juga one entry dan juga package-package yang lain. Antara yang selain daripada membership tu, kita ada juga sediakan personal trainer untuk siapa-siapa yang memerlukan guide untuk mencapai target masing-masing, tetapi tidak tahu bagaimana untuk bermain, menggunakan alat-alat yang mungkin bagi mereka sedikit moden kat sini lah. Ada certain alat ni yang tak ada dekat kawasan tempat lain, ada yang dia biasa tengok dekat tempat lain. So dari segi penggunaan mesin juga kita akan guide. Ada yang tak tahu kita boleh tunjuk aja untuk orang yang beginner, untuk orang yang baru nak menceburi bidang fitness ni. Ada orang fitness untuk sihat, ada orang fitness untuk untuk kerja, keperluan kerja pun ada juga. So macam-macam target masing-masing ada. Sebab itulah kita perlukan guide yang betul untuk mencapaikan target yang kita mahukan dalam masa tempoh yang kita mahu lebih singkat lah, lebih efisien gitu je. Macam mana dengan pengurusan operasi pengeluaran? Pengurusan operasi pengeluaran sebenarnya tidak mengganggu lah, sebab pengurusan pengeluarannya, sebab kita bukan direct punya output income yang kita boleh sediakan. Contoh macam kita pembekal produk ke IKS apa semua tu kan, melainkan dari segi company Herbert Health and Science lah. Herbert Health and Science kita ada keluarkan produk protein. Protein makanan tambahan untuk kita dapat berbantu untuk kita dapat otot dengan lebih cepat. Sebab tu kita ambil protein, dan itu under company yang lain, tapi kami akan promote sama dekat kaunter sebab dia daripada company yang cawangan company yang sama juga. Itu
tidak mengganggu kami kerana kami hanya promosi sekian sahaja. Dari segi operasi pengeluaran tidak mengganggu kami, hanya untuk dapat komisen berdasarkan jualan. Dan juga dari segi servis, kami lebih pada servis, so pengeluaran dia tidak mengganggu. Kami memudahkan kami sebabnya adanya app sekarang. So adanya app, kami senang nak monitor, dari segi pembayaran pun lagi mudah, fleksibel. Tak perlu kami nak sediakan cash yang cukup untuk beri bagian baki. Dari segi merchandise kita ada juga jual air minuman tambahan untuk membantu mereka mengurangkan lemak dengan cepat, bantu hidrasi dan sebagainya. Untuk kecergasan, itu pun kita akan disediakan. Itu tidak juga mengganggu kita punya operasi pengeluaran sebabnya semua tu under kita merchandise. So ada supplier yang akan handle dan akan monitor stok. Kalau kiranya kurang, kami hanya order sahaja. So dari segi servis company dia sendiri yang akan servis segala peti ais, sekiranya ada masalah ke apa. So kami dari segi staff sendiri hanya monitor staff untuk maintainkan kita punya kebersihan, kita punya servis, maintenance biasa kita kena jagalah. Itu dari segi kita punya staff, kita dah train, dia akan aware semua keperluan yang dia perlu lakukan dari semasa ke semasa. So dia tidak mengganggu kami dari segi operasi pengeluaran. So untuk staff kami buat masa ni tak ada banyak masalah yang dapat kami dapati buat masa sekarang, kerana mereka sudah terbiasa dengan keperluan yang mereka perlu lakukan setiap dari semasa ke semasa. Macam mana pula dengan pengurusan promosi dan pengurusan kewangan? Dari segi promosi dan juga kewangan, bagi kami tidak menghadapi masalah yang besar sebabnya kami company yang bukannya IKS mungkinlah kita start daripada ada small business yang perlu kaki tangan yang sikit. Kami kaki tangan yang banyak, sebab itulah kami mampu untuk buka cawangan branch dekat tempat lain lagi, sebabkan income yang Alhamdulillah dapat membantu kami untuk besarkan lagi bisnes ni. Dan kaki tangan kami cukup. Sekarang kami dah mampu hire, bukan sahaja pekerja untuk jaga gym saja. Sebab tu kami ada HQ, office di Ipoh, ada juga bahagian promosi, ada bahagian kewangan, admin. Diorang yang akan monitor setiap tugas skop kerja itu diberikan kepada mereka. Dari segi kewangan, rekod-rekod staff yang dalaman, dia tidak berganggu sebab kami sudah menyediakan semua form yang mereka perlu isi. Dan sangat simple, dan mereka hanya isi form tu saja, complete kan, dan hantar laporan itu, dan laporan itu akan diproses di office lah. Dari segi report pembentangan kita punya kewangan setiap tahunan, kiraan gaji semua, kita tidak menghadapi masalah sekarang. Sekarang kita masih mengikut akta pembayaran gaji dan sebagainya, mengikut kehendak semasa dan kerajaan yang tetapkan sekarang. So kami kalau boleh nak mengikut law yang sepatut-patutnya lah. Kami tak ada nak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Walaupun kita gym, kita kita masih di dalam dikawal sedia oleh LHDN dan sebagainya. So dari segi audit akan sentiasa berjalan, bukan audit luaran sahaja, audit sesama dalaman kami juga akan berlangsung setiap bulan. So adanya kami branch manager, assistant branch manager yang akan monitor setiap branch ni bagaimana prestasi kewangan dan juga prestasi staff itu sendiri untuk setiap cawangan. So pemerhatian dan pemantauan akan dilakukan setiap bulan lah. So kami tak ada masalah dari segi kewangan. Dari segi kewangan pun kami kalau boleh target kami nak lagi besarkan lagi, nak tambah lagi branch yang ada sekarang ni. Itu dari segi kemampuan kewangan. Dan juga dari segi pemasaran juga kita ada content creator yang dari setiap branch masing-masing lah, yang akan membantu untuk membuat konten-konten yang menarik. Dan juga promosi akan sentiasa berlangsung dari semasa ke semasa. So sebab tu kita kena sentiasa update dekat kita punya social media. Sebabnya promosi ni fleksibel. Kalau kita boleh tengok, dulu kita ada hanya facility trainer untuk yang sebulan 900 saja. Tapi sekarang kita akan lebih fleksibel untuk package yang mana kadang-kadang orang tak mampu dan orang ada yang nak secara grouping, kita fleksibelkan lagi. Dan ada orang nak budget untuk satu session saja, 3 session, 12 session. So orang tu boleh pilih, bukan tetap satu harga, itu saja dia boleh. Sebab tu kita nak bagi semua orang mampu, kita fleksibelkan lagi dari segi dia punya promosi. Dan juga kelas-kelas pun dia akan berubah dari semasa ke semasa. Dia tidak setiap bulan samalah. Kita tengok manpower mana yang ada, kita akan invite. Itulah yang akan kita jalankan kelas setiap masa.
buat masa ni. So kena sentiasa alert lah dari segi promosi. Kita sentiasa blast, cumanya yang mana yang follow kami akan sentiasa up to date lah dengan promosi-promosi terkini. Kadang-kadang kita ada buat open event, hari terbuka dekat Kelebang baru-baru ni. Kita ada buat hari terbuka, kita invite peserta-peserta daripada luar. Dan kita bagi free attendance untuk sesiapa saja yang nak masuk pada open day sepanjang 2 hari. Okey, macam open day ni kita invite peserta trainer, bukan peserta trainer, kita invite influencer ataupun orang yang telah masuk competition. Akan berbahagi ilmu tentang macam mana pemakanan yang sesuai, rutin, dan juga apa-apa ilmu yang di belakang takbir yang mungkin kita tak tahu secara indirectly, yang selalu orang share dekat TikTok apa itu yang kita tahu. Ini bila kita menuntut daripada orang yang sendiri mencuburi bidang ini, lagi luas kita punya pengetahuan yang kita boleh dapat kongsikan bila kita join this event. So dalam masa yang sama, membership kita bagi percuma, siapa-siapa yang nak datang saja. Tapi tidaklah sepanjang masa, ada hari-harinya yang kita akan promosi. Contohnya baru-baru ni ada competition Mr. Perak. Mr. Perak pun sangat orang tunggu-tunggu. Ada antara staff kami juga join juga Mr. Perak untuk mempromosikan juga kami punya branch, sebab kami nak bawa nama Abang Fitness ni untuk diketahui oleh orang-orang yang penggemar dalam industri fitness ni jugalah. Apakah 3 cabaran yang abang pernah hadapi sepanjang perniagaan ni? Sepanjang perniagaan ini, maknanya daripada bermula je kita buka Urban Fitness ni, antara yang mencabar bagi saya adalah waktu awal pembukaan. Awal pembukaan saya bermula daripada Section 18. Sebelum Sri Iskandar tak ada lagi, saya pun akan bekerja di sana, dan sekarang baru saya manage di Sri Iskandar. Waktu itu ramai yang tidak expose tentang dunia fitness. Baru sekarang kita ada influencer yang mendedahkan kita dengan dunia fitness. Baru terbukanya mata minda orang untuk mengejar badan yang sihat, goals masing-masing. Dulu tak ada. Dulu orang tahu nak exercise senam, hanya tahu lari. Tak ada bila badan ni kurang pendedahan. Ada di luar negara, tapi kita nak promosikan dalam negara sangat susah. Penerimaan orang yang mengatakan pengambilan protein tu tak baik lah apa. Sebenarnya dia boleh mengambil, tapi ada pantalan dia, ada syarat-syarat dia, dan ini orang tak tahu apa kadar yang kita perlu ambil. Inilah yang kami ingin edukasi masyarakat setempat, berkongsi tentang bagaimana cara untuk mendapat goals sama juga macam orang luar negara, tapi dalam kadar yang sepatutnya, tidak berlebihan dan tidak mengambil barang terlarang. Itu cabaran kami. Cabaran seterusnya adalah untuk membantu masyarakat yang tak tahu langsung tentang penggunaan mesin dan sebagainya, untuk terutamanya untuk orang yang baru nak masuk gym, yang ikut-ikut member, mungkin datang-datang dengan staff. Itu antara cabaran kami. Mungkin mereka tidak tahu macam mana rutin di dalam gym tu sendiri. So mereka tidak tahu macam mana untuk menggunakan mesin, susun balik peralatan, dan juga kemas setiap peralatan yang telah digunakan lah, sanitasi dan sebagainya. Seterusnya yang terbesar adalah time COVID. Time COVID memang kita punya bisnes merundum seketika, kerana time tu kita tidak dibenarkan beroperasi secara direct sebab dia menggalakkan kontak rapat sesama masyarakat sendiri. Jadinya kita menghadapi masalah yang besar, tetapi kita ada backup planning. Yang dapat kita backup semasa itu. Tetapi selepas habis di COVID, pasca COVID, kami counter balik untuk buat sale gila-gila lah. Sebab tu kami promosikan bagi harga student dekat student, sebab kami faham fasa-fasa lepas COVID dan juga fasa baru orang nak berjinakkan diri semula, baru nak kekal aktif. Dan ini kami tak tahu sambutan dia macam mana, tapi kami redah saja. Tapi Alhamdulillah, lepas daripada COVID, ramai yang betul-betul rasa tertekan, stres duduk rumah. Diorang cari juga gym ni sebagai wadah diorang untuk keluar daripada, untuk kebebasan diorang, untuk bersenang, keluar peluk dan sihat semula. Ada yang ramai daripada customer kami yang datang katanya kami naik berat badan time COVID, sebab kami tak boleh nak keluar bekerja, work from home, makan setiap hari, pun ada masalah. So lepas pada tu demand sangat tinggi lah.
memang akan counter balik kami punya stage yang mana yang kami tertinggal sepanjang musim COVID itu sendiri. Itu antara kami punya kekurangan lah. Dan juga kekurangan sekarang untuk mencari personal trainer perempuan. Itu pun yang jadi isu sekarang. Dari segi kat Ipoh rasanya tak ada masalah sangat. Dekat Iskandar mungkinlah kawasan kita tidak banyak pendedahan lagi. Dan sekarang kita ada personal trainer lelaki, perempuan kita tak ada lagi kat sini, tapi kita willing untuk train whoever yang memang rasa macam nak belajar dan bersedia untuk mencuburi bidang ini. Dekat Iskandar ini menjadi trainer di sini, kita masih buka vacancy, siapa-siapa saja boleh apply dan kita akan membantu staff kita dari semasa ke semasa lah. Dari segi edukasi tu tak ada masalah sebab kami punya member banyak yang daripada bidang ni sendiri juga. So kami akan sesama kami akan guide lah. Setakat ni staff yang sedia ada pun mampu untuk guide mana-mana customer yang willing untuk belajar untuk join this program. Cumanya ada yang memang nak select, nak kata nak personal trainer perempuan saja. So itu yang jadi kami punya halangan sekarang lah. Jadi anda sebagai usahawan, apakah 3 kejayaan yang diperoleh semasa anda menjalankan perniagaan ini? Salah satu kejayaan yang dapat kami lakukan adalah kami dapat lebarkan sayap kami. Itu satu kejayaan yang sangat besar. Lebarkan sayap dalam satu kawasan di Ipoh merupakan satu yang cukup membanggakan juga. Cumanya bila dapat di luar kawasan daripada Ipoh, so itu memang kami rasa macam tak percaya pada awalnya. Tapi kami redah juga. Dan seterusnya kami akan lebarkan lagi, kalau boleh kami nak target sampai luar negeri pun sekali. Masa dia dalam Perak lagi, dekat kawasan luar daerah pun dah kira alhamdulillah dah. Itu kira memang kejayaan kami lah sebab pada awal-awalnya memang manpower kami sikit saja. Mana yang ada saja. Jadi kita lebarkan manpower tu salah satu kejayaan jugalah sebab salah boleh satu kejayaan. buka banyak branch dekat kawasan selain daripada Ipoh. Yes, dapat buka kawasan daripada Ipoh, luar kawasan daripada Ipoh. Itu dibuatkan ramai lagi orang yang dapat mengetahui kewujudan bisnes kami. Dan mereka perniagaan ini akan mengalir dari mulut ke mulut masyarakat lah. Bila ramai lagi lokaliti yang tahu, mereka akan promosikan tempat-tempat gym yang menarik untuk dia lawati. Dan itulah apa yang kami lakukan. Kami cuba memberikan mereka keselesaan setiap orang yang datang ke gym ni untuk mereka main mesra selfie. Ada cermin-cermin, sudut-sudut yang merupakan mereka merasakan fancy, style untuk diorang upload kat social media. Dia rasa tak malu, dia rasa bangga. So nanti orang pun akan tanya, gym mana ni? So Urban Fitness. Urban Fitness ada kat mana? Dekat Iskandar. So orang Manjung pun dah tahu. Kadang-kadang ada yang daripada Manjung pun datang sini, daripada Air Tawar pun datang sini. So next mungkin kami akan buka daripada kat belah sana jugalah. Sebab tu kami akan buka yang mana yang terdekat dulu sebab senang untuk kami monitor dari segi staff lama yang ada daripada setiap kawasan tu lah. Kemudian kejayaan kami dapat membantu orang yang telah kehilangan kerja lepas COVID. Ramai yang memohon kerja juga kami train. Daripada ada yang di luar bidang pun juga kami train juga, memberi sama juga tunjuk ajar seperti staff yang berlatar belakangkan kemahiran yang sama dalam bidang kami. Ada juga yang di luar bidang juga, sama je kami train. Dan dia juga mampu catch up sebab bidang ni memang sesuai untuk setiap orang yang berminat. Kalau berminat saja kami boleh train. Kalau tak ada minat memang apa-apa pun tak jadilah. Itu yang antara kejayaan kami lah. Kami dapat beri peluang pekerjaan kepada orang yang tak ada pekerjaan dan mampu bangkit semula. Seterusnya kami punya staff juga ada seorang telah menjuarai Mr. Perak, mendapat tempat kedua. Itu pun menjadi buah mulut masyarakat sebab Mr. Perak bukan satu tempat saja yang join. Ramai banyak kawasan yang datang menghantar wakil daripada masing-masing kawasan. Dari situlah orang bertanya siapa yang the second place one. So itulah yang menjadi buah mulut yang dapat mempromosikan kami punya Urban Fitness dan juga dapat menaikkan kami punya sale. Dan juga ini dapat bantu dari segi kejayaan staff yang menang tu juga dapat menaikkan dia punya personal trainer punya rate. Juga akan membantu beliau untuk mendapat komisen dari segi personal trainer punya program lah. So dia akan menambah nilai
Dan juga kejayaan kami dapat upgrade staff. Daripada staff biasa, kami upgrade hantar kursus untuk jadi personal trainer juga. So jadi certificate personal trainer. So walaupun orang tu tak ada apa-apa, kami bagi kemudahan, kami bagi bajet. Tugas mereka untuk belajar saja. Basic dah ada, cukup bila tempoh matang saja. Kami akan bagi semua tanggungan untuk mereka dapatkan certificate of personal trainer, untuk mereka senang untuk mencari duit rezeki tambahan. Sebab siapa-siapa yang willing untuk menjadi peserta in the same time work as a team, our team, juga mendapat komisen yang lebih lah. Itu side income mereka, usaha lebih lagi dia dapat. So tidak kacau dia punya basic apa semua. So sangat fleksibel kat sini. So dia orang apa yang kami boleh cakap, orang lain datang gym kena bayar, tapi kalau staff kami datang gym dibayar. Itu yang dia rasa seronok, dan dia tak ada pressure dekat sini. Dia orang willing, in the same time dia orang pun still healthy jugalah. Soalan seterusnya, bolehkah Encik berikan 3 tips sebagai usahawan yang berjaya? 3 tips. Antara yang pertamanya, tips yang paling orang kata mana-mana usahawan pun kena berani. Tips dia, kalau tak berani nak buat apa pun tak kisahlah. Kita start daripada IKS, dari kecil kita nak buat produk ke, kita nak buat servis ke, servis printing, gunalah buat as a student, guna printer yang mana ada, yang mana kita buat assignment kita, just top up kita punya ink, kita promosikan kepada kawan-kawan, orang terdekat sendiri. Itulah kena berani. Kalau berani ambil risiko, sebabnya ada orang dia tak berani nak ambil risiko, that's why business takkan start dan sampai bila-bila. Walaupun sebenarnya kita kata kita tak ada kelebihan apa pun, tapi kita kena gunakan apa yang ada. Kena pandai rebut peluang, kena berani. Kalau kita terlalu memikirkan kita punya pesaing, sampai sudah kita takkan bergerak lah. Pesaing akan sentiasa bergerak. Walau waktu pun kita buat ke kita tak buat, pesaing still akan berjalan. So kita kalau nak bersaing, kita kena bersaing secara sihat lah. Kita kena tunjukkan kita punya apa wow factor kita, selahkan lagi. Selain pada berani, kita kena alert, aware dengan segala social media, isu semasa, apa keperluan masyarakat setempat. Kena aware sebab apa? Aware dari segi trend. Sekarang mungkin print, semua orang buat print. Mungkin sizing, ada orang print dari segi kertas A4 saja, ada orang nak kertas A3, ada orang nak bercolor, ada orang Macam kita kena macam lagi up daripada pesaing kita. Macam contoh gym ni, anda sebagai owner macam jadikan dia sebagai fancy, tak macam yes, gym lain. kita kena nak tambahkan wow factor. Yes, kita kena ada research juga. Sama juga macam tu, kita kena research apa benda trend ni sekarang. Walaupun orang selalu nampak dari segi harga, orang selalu bandingkan kenapa sana murah kita mahal. Tetapi takkan kita nak jual mahal sedangkan kos kita memang sebesar itu. Apa yang kita dapat tunjukkan kepada mereka adalah kita bagi nilai yang lebih. Itulah yang research. Kita kena aware dengan apa keperluan setempat. Dia orang nakkan benda tu, tapi kita bagi lebih kepada dia orang, so dia orang rasa berbaloi. Itu antara kajian yang kadang-kadang orang malas nak kaji. Orang terlalu selesa dengan tempat yang sama. Kalau dulu jual nasi lemak RM1, sampai sekarang dia jual RM1 saja. Tapi sekarang orang boleh jual RM10, RM15. Kenapa, macam mana? Mereka tambah nilai dalam tu. Mereka bagi inovatif lah. Ya, inovatif, fancy. So dia tidak ketinggalan zaman. Macam sekarang orang gunakan QRP. Takkan kita nak sama cara konvensional macam yang lama. Kita nak sentiasa gunakan duit, kita cash, kita nak tukar duit shilling, apa payah sangat susah sekarang. Kita nak tukar dengan bank, tukar dengan orang. So dari segi digital sekarang kami juga ada app. So daripada app tu pun dah nampak kami lebih fancy. Dan setakat tak ada lagi jangan kata gym, tempat lain yang servis tempat lain pun tak ada lagi yang guna app lagi yang kat sini, melainkan yang well known daripada yang luar negara. Contohnya macam Magic ada. Itu why not? Kalau bisnes yang besar pun buat macam tu, kita yang kecil belum besar lagi, kita follow je lah. Itulah antara yang brand aware untuk jadi usahawan yang berjaya. Yang terakhir sekali yang boleh saya katakan, kena sentiasa berfikiran terbuka. Sebab ada fasa kita akan down, ada fasa kita dia punya cabaran tu ada di mana-mana. Orang kata bisnes ni kita nak tengok yang senang tu mungkin dalam 3 tahun pertama kena maintain lah.
Untuk setahun jagung, dia nak kata bisnes dia sedang, mungkin dia takkan jumpa. So selalunya memang dalam 3 tahun tu dia akan datang cabaran yang besar, dan itu yang akan menguji kita punya mentaliti, ketahanan, macam mana fizikal mental kita untuk menghadapi masalah-masalah besar yang datang. Antaranya yang kami menghadapi masalah COVID, masalah dari segi banyaklah yang akan mendatang yang mungkin kita tidak tahu. Setiap yang menceburi bidang ini akan tahulah. Macam berani menerima risiko lah. Macam rugi ke, tak ada customer ke. Yes. Jadi kat situ kalau berfikiran terbuka, kita kena tahu macam mana nak Berfikiran terbuka maknanya kita tak terus down. So lepas pada tu kita kena terus take action, kita kena ada plan B, plan A, kita ada perancangan yang lebih meluas. Sebab tu perancangan kita ada jangka masa pendek, ada jangka masa panjang. Sebab tu kita kena jelas lah apa yang kita mahukan, kita berapa tahun kita nak bisnes, dan juga jangan rasa semua benda kita boleh buat seorang, kita akan buat seorang. Sebenarnya kita bila kita hire orang lain untuk bantu kita juga membuka pintu rezeki kepada orang lain, dan juga kita akan memudahkan dari segi urusan operasi, urusan servis, untuk lebih manage kita punya perniagaan, well manage lah. Sebab tu kita jangan rasa macam terbeban seseorang. So kena sentiasa take action, berfikir lebih terbuka dan fikir jauh lah. Terima kasih Encik Yusri sebab sanggup meluangkan masa untuk bertemu ramai dengan kami. Segala informasi yang diberi sangatlah bermakna. Itu sahaja daripada kami. Okey, jadi apa pendapat Encik tentang persekitaran di kawasan gym ni? Bersih, lapang. Dari segi servis dan alat-alatan Okey, baru. semua okey lah. Jadi itu saja. Okey. Apa feedback awak sepanjang berada dekat dalam gym? Gym ni okey, semua barang terjaga, equipment pun baru, tapi macam compact sangat, ramai orang selalu kalau pukul 5 macam ni kan, so kena cari timing yang baik sikit. Itu je. Itu je. Terima kasih.